Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar. Baik, hari ini kita akan sambung untuk minggu ini punya tajuk, iaitu tajuk yang ke-10, asid dan alkali. Okey, asid dan alkali. Jadi minta bersedialah dengan buku teks, buku latihan dan juga buku nota untuk bantuan kamu semasa sesi pembelajaran online ni. Okey. Baik, jadi diharapkan semua telah bersedia dengan buku teks. Okey, dan juga kalau ingin gunakan buku nota, buku rujukan pun boleh juga. Baik, sila pergi ke muka surat 173. Okey, 173. Tajuk asid dan alkali. Okey. Baik, dekat sini saya nak kita semua fokus pada situasi ini yang di mana berlaku di pasar malam ya, pasar malam. Okey, lihat perbualan-perbualan yang berlaku antara peniaga dengan pembeli sini. Fokusnya pada perkataan pahit, masam, manis. Okey, nampak tak? Perkara ini pahit, masamnya oren ini, air tebu ini manis. Okey. Jadi penerangannya, bahan makanan yang kita makan mempunyai rasa yang berlainan. Okey, itu semua setuju lah kan? Ada manis, masam, masin dan pahit. Soalannya, apakah sifat bahan-bahan tersebut? Menyatakan bahan lain yang mempunyai rasa manis, masam, masin dan pahit. Kamu boleh senaraikan makanan-makanan yang lain lah selain daripada itu. Okey? Soalannya, apakah sifat bahan tersebut? Okey? Baik. Jadi setiap bahan makanan mempunyai kandungan kimia yang berbeza. Makanan mempunyai kandungan kimia yang berbeza. Okey, sifat kimia pada bahan inilah yang menentukan sama ada dia bersifat asid, alkali atau neutral. Jadi sifat bahan ni terbahagi kepada 3, ya. Bahan bersifat asid, alkali dan ataupun neutral. Okey, apakah sifat bahan yang digunakan dalam kehidupan seharian kamu? Sedar tak sedar, rupa-rupanya dalam rumah kita pun terdapat asid, alkali dan neutral ni. Okey, sebagai contoh, tengok asid ya. Rupanya kentang, cuka, tomato bersifat asid. Okey. Alkali pula shampoo. Okey. Baik, macam mana kita nak tahu bahan ini adalah asid ke, alkali ke, neutral? Biasanya dalam makmal, biasanya kita guna kertas litmus. Okey, kertas litmus ada 2. Kertas litmus merah, kertas litmus biru. Okey, ni kertas merah, kertas litmus biru. Kertas litmus digunakan untuk menguji sifat asid, alkali dan neutral. Okey. Nampak ya? Macam mana kita nak uji sifat bahan tersebut sama ada asid, alkali atau neutral? Menggunakan kertas litmus. Okey. Bagaimana cara kita nak menguji bahan tersebut? Bagaimana cara kita nak guna kertas litmus ni lah? Okey. Macam mana kita nak guna kertas litmus merah ni, kertas litmus biru ni? Okey. Jadi kalau nak tahu macam cara guna dia, pergi ke muka surat 175. Okey, 175. Okey, boleh buka buku sekarang . Okey, penerangan pada muka surat 175 ini adalah mengenai macam mana cara kita nak menggunakan kertas litmus. Okey, kalau kita tengok perhatikan kertas litmus merah dan biru. Okey, merah, biru. Kamu kena koyak satu biru, koyak satu merah. Kertas litmus biru, kertas litmus ni digunakan hanya untuk cek bahan yang bersifat cecair sahaja. Kalau dia pepejal tak boleh, sebab dia sensitif terhadap cecair. Contohnya kalau kita cek garam tu pepejal kan. Macam mana kita nak pastikan dia bersifat cecair? So kita kena cairkan dia lah. Kita letak air, cairkan dia dulu. Tapi air pun kena air kosong lah. Okey, kita cairkan dulu, baru kita uji sama ada dia asid, alkali ataupun neutral. Baik, kembali kepada muka surat 175 ni. Kita 5 biru, merah. Celup
dan picit penitis pada larutan yang hendak diuji. Ada dua cara, sama ada kita titiskan cecair itu di atas kertas litmus, okey, di atas kertas litmus, ataupun kita celup kertas litmus tersebut di dalam cecair itu. Okey, contoh ni dia titiskan pada kertas litmus tu. Okey, titis setitik larutan tersebut pada kertas litmus merah dan pada kertas litmus biru. Perhatikan perubahan warna kertas litmus. Oh, rupa-rupanya kalau di asid, alkali ataupun neutral, yang kita nak tahu tu tanda-tanda dia adalah perubahan warna. Okey, kita tengok perubahan warna. Baik, contohnya kalau bahan berasid, kertas litmus merah, kertas litmus biru ni merah kan. Okey, kertas litmus biru akan berubah warna. Biru bertukar kepada merah. Merah tidak berubah warna, maknanya merah kepada merah kalau dia berasid. Okey, kertas litmus biru bertukar kepada merah, merah tidak berubah warna. Okay, ingat itu. Kalau bahan beralkali pula, kertas litmus biru ya tidak berubah warna. Nampak tak ada berubah warna, biru ke biru. Okey, biru tidak berubah warna. Merah pula, okey, merah pula dia berubah pada titisan tu, kertas litmus yang terkena titisan tu berubah warna kepada warna biru. Dia terbalik daripada yang berasid ni. Okey, tapi kalau untuk neutral ya, kertas litmus biru merah, kamu lihat dia tidak berubah. Okey, biru tadi tidak berubah warna, maknanya biru ke biru. Merah pun tidak berubah warna. Kertas litmus merah pun tidak berubah warna. Okey, nampak tak beza dia kat situ? Okey, itulah perbezaan kalau kita nak guna kertas litmus, kita uji bahan tersebut, kita tahu oh kalau biru tu berubah warna, merah tidak berubah warna, dia adalah berasid. Kalau kertas litmus biru tidak berubah warna, merah berubah warna kepada biru, ia adalah bahan beralkali. Kalau dua-dua tu, kertas litmus tu yang kita uji tu tidak berubah warna, mana ia adalah neutral. Okey, kertas litmus adalah sangat sensitif terhadap cecair. Sangat sensitif terhadap cecair. Jadi untuk kamu pastikan, untuk sebelum kita pegang, pastikan tangan kita betul-betul kering. Kalau kena betul-betul kering, jangan pegang nanti risau kertas litmus tu telah berubah warna di tangan kita. Sebab tangan kita ada cecair, dia detect cecair pada tangan kita, terus dia berubah warna. Okey, apakah cara yang boleh kamu gunakan kalau kamu kehabisan kertas litmus untuk menguji sifat bahan? Kertas litmus dah habis ni, dah habis. Kamu nak uji macam mana? Okey, baik. Bahan berasid, beralkali dan neutral boleh diuji dengan kertas litmus biru dan merah. Selain itu, sifat bahan berasid dan alkali boleh dikenal pasti melalui rasa dan sentuhan. Oh, rupa-rupanya kita boleh rasa dan sentuhan. Bahan-bahan asid, alkali dan neutral ni dia ada perbezaan. Macam mana perbezaan dia? Baik. Limau bersifat asid. Nampak bila kamu makan rasanya masam. Jadi masam adalah sifat bagi asid. Okey, asid berasa masam. Okey. Sabun bersifat alkali kerana rasanya pahit. Okey, jadi pahit, alkali rasanya pahit dan juga licin. Okey, itu ciri-ciri bagi alkali lah. Kalau kita kehabisan, kita boleh rasa. Kalau kita kehabisan kertas litmus, kita boleh rasa sabun tu punya keadaan dia licin sikit. Okey, sebab itu shampoo dia macam licin-licin sikit. Ya, shampoo licin. Jadi shampoo adalah alkali. Air bersifat neutral. Ya, air bersifat neutral. Air tidak menggunakan warna kertas litmus biru dan warna merah. Rasa air adalah tawar. Okey, bahan bersifat neutral juga yang berasa manis dan juga masin. Okey, jadi itulah perbezaan ketiga-tiga asid, alkali dan neutral. Okey, soalan bawah ni, bagaimanakah kita boleh mengenal pasti sifat bahan kimia suatu bahan? Dua cara.
Satu dengan menguji dengan kertas litmus, satu dengan rasa dia punya keadaan dia. Okey? Okey ya. Baik, kita terus ke yang seterusnya. Baik, jadi kesimpulannya sifat bahan ada 3, asid, alkali dan neutral. Okey. Asid, alkali dan neutral. Asid rasanya masam, alkali rasanya pahit, neutral tiada rasa ataupun manis dan masin. Okey ya, ingat ya. Asid masam, alkali pahit, neutral tiada rasa ataupun manis dan masin. Boleh ya? Ini kena ingat ya, sifat bahan ni ya. Okey. Seterusnya. Baik, ini adalah rumusan daripada rasa dan juga perubahan warna kertas litmus. Baik, kita dapat lihat asid rasanya masam. Dia kalau diuji dengan kertas litmus biru, dia akan bertukar warna menjadi merah. Kalau diuji dengan kertas litmus merah, tidak bertukar warna. Maknanya dia tidak menunjukkan warna kertas litmus merah lah. Okey. Alkali rasanya pahit. Okey. Kalau diuji dengan kertas litmus biru, tidak bertukar warna. Kertas litmus biru tidak bertukar warna menjadi merah, tidak bertukar. Kertas litmus merah bertukar warna menjadi biru. Okey. Neutral pula tiada rasa ataupun manis. Okey. Tidak bertukar warna jika diuji dengan kedua-dua kertas litmus ini. Maknanya diuji kertas litmus merah atau biru, dia tidak menunjukkan warna kertas litmus merah dan juga tidak menunjukkan warna kertas litmus biru. Itu perbezaan ketiga-tiga inilah. Okey. Jadi ini kesimpulan bagi keseluruhan tajuk kita hari ini, asid dan alkali. Okey, asid, alkali, neutral. Okey, menukar warna kertas litmus. Okey, ini kesimpulan baca ni, fahamkan perbezaan ketiga-tiga ni. Okey, macam mana? Okey, ini rasa dia. Kalau kita kehabisan kertas litmus, kita boleh rasa dia dengan menggunakan lidah kita ataupun dengan tangan lah. Itu pun kalau yang asid tak kuat lah. Dengan kamu rasa asid kuat pula, ya, putus tangan kamu nanti. Okey, ataupun hilang lidah kamu. Okey, kalau jenis-jenis asid yang boleh dimakan berupa makanan, buah-buahan, itu kamu boleh uji lah dengan kertas litmus dan juga dari segi rasa. Okey, ingatlah, jangan uji asid kuat. Okey, bahaya. Putus tangan kamu nanti. Okey. Baik, ini contoh-contoh bagi asid ya. Nanas, cuka, limau yang mana semuanya rasa masam. Contoh bagi seterung, pencuci pinggan, kubis, inilah alkali. Dan neutral, gula, tepung dan juga garam. Okey ya, ini rumusan bagi tajuk asid alkali pada muka surat 180. Kamu boleh baca lah nanti. Okey. Baik. Seterusnya, saya ada sedikit latihan. Okey, kita uji sikit minda kita dan sama ada kita faham ataupun kurang faham ya. Apakah bahan yang menunjukkan warna kertas litmus biru ke merah? Ingat ya, biru ke merah. Apa bahan dia? Baik, kita cek balik. Okey, biru ke merah. Biru berubah warna. Okey, ini adalah asid. Okey, jadi dia adalah asid. Okey. Senang je. Apakah bahan yang menunjukkan warna kertas litmus merah ke biru? Sebaliknya lah, alkali. Okey, alkali. Apakah bahan yang tidak menunjukkan warna kedua-dua kertas litmus? Apa tu? Neutral. Okey. Seterusnya, apakah definisi secara operasi bahan berasid, beralkali dan neutral? Okey, definisi secara operasi ni. Okey. Macam mana nak terang? Baik, untuk tajuk ini, untuk maksud definisi secara operasi ni, saya akan terang pada video yang akan datang, khusus macam mana kita mendefinisikan asid, alkali dan juga neutral.
secara mendefinisi secara operasi. Okay, sebab tajuk ni panjang sikit dan memerlukan masa yang lebih sikit. Video ni tak boleh panjang sangat, pendek nanti kamu ngantuk. Alright, seterusnya. Okay, latihan ni kamu boleh cuba sendiri ya. Pada muka surat 181 ni. Okay, 181 kamu boleh cuba buat sendiri dalam latihan. Ya, dalam latihan kamu, dalam buku latihan kamu. Okay, dalam buku nota, dalam buku nota kamu salin ini dan juga cuba jawab. Okey, cuba jawab dan juga jangan lupa boleh lengkapkan juga buku latihan kamu buku praktis ya. Buku praktis kan, buku latihan yang biasa kita buat dalam kelas tu. Okey. Berkaitan tajuk asid dan alkali ni. Itu saja, simple. Okey. Jadi boleh mulalah buat latihan. Okey. Kalau ada yang tak faham boleh respon dalam grup WhatsApp. Alright, kalau tak faham boleh tengok lagi video ni berulang-ulang kali untuk lebih pemahaman. Okey. Jadi ini adalah video yang pertama. Jadi cikgu harap segala kekurangan ni boleh maafkan cikgu lah, sebab musim PKP ni secara ad hoc cikgu buat video ni untuk memudahkan kamu belajar tajuk asid dan alkali. Okey, sambil-sambil tu bolehlah kamu buat bacaan sendiri untuk memantapkan lagi pemahaman kamu dalam tajuk asid dan alkali ni. Okey. Jadi semoga video ini dapat membantu kamu dalam memahami tajuk asid dan alkali ni, dan apa-apa yang tak faham boleh berhubung melalui WhatsApp kelas kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.